Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur yang Allah telah kurniakan pada kita ini, sehinggalah sampai di saat yang sebegini kita masih lagi berpeluang untuk belajar tentang mengenai bagaimana persiapan kita dan bagaimana keadaan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Masa yang akan datang nanti dalam hidup kita ni yang disebut dengan syurga ataupun neraka. Sebelum dapat pada syurga dan neraka tu, kita akan hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Kita akan hidup di alam yang disebut dengan alam mahsyar. Kemudian kita hidup di alam yang disebut dengan alam mahsyar dan titian sirat. Sampailah kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun dihumban ke dalam kawah kepada kawah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, dalam hidup kita ni kita akan sibuk tertanya-tanya, kenapa Allah jadikan pada setiap di kalangan kita ni, ataupun lepas pada kita mati ni kita tak pergi ke akhirat terus. Kita pergi ke barzah terlebih dahulu. Di sinilah timbul beberapa persoalan-persoalan yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk kita dapat ilmu dalam hidup kitanya supaya kita berbekal. Dan di antara persoalan yang biasa ditanya di kalangan kitanya, bila orang dah meninggal dunia dan dah masuk dalam kubur, maka di waktu mana masuk dalam kubur tu boleh tak lagi kita tolong dan kita bantu orang dalam kubur ini untuk dapat manfaat daripada orang yang hidup. Di sana timbul pertanyaan dan perbincangan di kalangan kita. Orang kita bincang, kalau sekiranya kita baca Al-Quranul Karim, kalau kita berniat di atas nama arwah yang telah meninggal dunia, apakah sampai pahala tersebut pada mereka tersebut? Sampai tak pahala-pahala bacaan ataupun pahala-pahala amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kepada mereka yang telah dalam keadaan yang telah meninggal dunia itu? Sampai tak sampai ganjaran pahala ini? Di sinilah tajuk yang kita bincangkan dalam pada muka surat 100, kita berhenti pada 134 pada dalam kitab yang sentiasa saya baca di Masjid Al-Mardiyah di Hulu Kelang pada setiap hari Rabu. Kitab inilah kitab Imam Qurtubi, Rahsia Kematian dan Alam Akhirat dan juga Hari Kiamat. Kita baru sampai pada perbincangan mengenai hadiah bacaan kepada mayat. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila mati saja anak Adam, terputus amalan-amalan dia. Maknanya kita tak ada dah pahala-pahala, kita tak buat dah amalan, maka putus dah pahala pada diri kita, kecuali 3 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 3 perkara ni. Apa dia? Sedekatun jariyah, sedekah yang berterusan sampai kepada yang kita sedekah, kemudian sedekah tu hidup. Jariyah ni maknanya sentiasa bergerak, sedekah yang bergerak dan berkembang. Di kalangan kita ada sedekah yang dia mati, ada sedekah yang berkembang. Sedekah yang terus berkembang ni macam masjid. Kita bina masjid, bantu bina masjid, kemudian masjid tersebut dihidup dan diimarahkan. Bila dihidup dan diimarahkan, berterusan sampai pahala pada orang yang telah meninggal dunia ini sendiri. Ataupun kita buat madrasah, kita buat sekolah ni hidup. Lepas pada kita mati, dia hidup berpanjangan. Macam zaman-zaman sebelum daripada kita ni, orang-orang alim, dia bina apa dia? Dia bina yang disebut dengan, dia bina dengan pondok, dia bina perkampungan di kalangan mereka ini. Bila mereka bina pondok, bina perkampungan di kalangan mereka tersebut,
yang menyebabkan walaupun dia telah meninggal dunia, dihidupkan oleh generasi selepas pada itu. Bila hidup, pahala itu berpanjangan dan berpanjangan. Ataupun kita buat rumah orang-orang susah, bina, kemudian hidup generasi dia, hidup anak-anak dia berkembang daripada tempat yang kita bina tadi. Semua ni dipanggil sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Kemudian yang kedua, wa ilmun yantafi'u bih, ilmu yang bawa manfaat. Ilmu yang membawa manfaat dalam kehidupan di kalangan kita mengajar. Macam kita sebut kuliah ni lah. Kalau suatu hari nanti saya menghadap depan Allah, tapi kuliah ini berterusan. Kuliah ni masih lagi ada. Kuliah ni masih lagi berterusan didengari di kalangan kita. Maka ilmu ni berkembang. Ilmu ni berkembang. Dan contoh ilmu berkembang selain daripada kuliah ni apa dia? Ni kitab yang kita belajar ni. Kitab yang kita belajar ni, walaupun tuan kitab ni ratusan tahun dah meninggalkan kita, tapi ilmu dia berterusan orang ambil, orang gali. Dan suasana ni yang menyebabkan ilmu ni dalam keadaan yang tafi'u bih, bawa manfaat pada orang lain. Ataupun kita, cikgu-cikgu, guru-guru dia mengajar anak murid dia. Daripada situ anak murid dia ni pandai. Anak-anak murid dia tersebut kemudian ajar pada orang lain lagi. Ajar berterusan. Ilmu ni berpanjangan dalam hidup mereka. Kemudian yang ketiga apa dia? Rasulullah sebut, wa waladun salih yad'uhu lah. Rasulullah sebut, anak yang kamu tinggalkan anak-anak yang salih. Yang anak yang salih ni mendoakannya, mendoakan dia dalam kubur. Daripada sinilah alim ulama ambil daripada wa waladun salih yad'uhu lah. Anak-anak yang salih yang mendoakannya. Perbincangannya panjang. Sehingga kan sampai pada, kalau disebutnya dalam kitab Al-Muwatta, diceritakan daripada Abdullah bin Abu Bakar, daripada bapa saudara dia, daripada neneknya, bahawa dia berniat untuk berjalan seorang diri ke Masjid Quba. Tapi dalam perjalanan, beliau meninggal dunia, sehingga niatnya tidak dilaksanakan dengan sempurna. Dia niat nak berjalan seorang diri ke Quba. Kemudian dia ada niat. Dia ada niat nak berjalan, tapi tak sempat nak berjalan ke Masjid Quba tu. Dia meninggal dunia. Lalu, anak dia yang bernama Abdullah bin Abbas melakukan perjalanan ke Masjid Quba untuk menyempurnakan niat arwah ayahnya tadi. Maknanya, kadang-kadang kita dekat nak meninggal dunia tu, kita ada niat yang baik. Duit-duit kita ni, kita simpan pun tak guna dah. Kita sebut, bila kita meninggal dunia, anak-anak kita berkelahi. Lalu kita ada orang yang disimpan duit dia, harta dia. Bila dekat nak orang tanya pada dia, simpan untuk apa? Dia pun jawab, simpan untuk hari tua, Ustaz. Kalau kita tua nanti, kita nak guna balik harta benda ni. Kemudian sampai hari tua tak guna-guna. Tak guna pun. Tapi dekat nak meninggal dunia, dia berniat. Dia pun niat, ya Allah, aku ni harta benda banyak. Kemudian anak-anak pun dah besar semua dah. Kemudian aku ni semua benda ada dah atas dunia ni. Jadi aku dah dapat semua dah nikmat. Yang aku tak dapat lagi, nikmat akan datang. Dia pun berniat. Dia bagi tahu pada anak dia, abah berniatlah nak derma untuk masjid Ustaz Ahmad Dasuki yang bangunkan tu. Misal contohnya, di Kuala Terengganu pun dia bangun. Kemudian di Langkawi pun dia bangun. Misal contoh dia sebut demikian. Yang ayahnya mendengar. Jadi mak dan ayah ni sebelum meninggal dunia rasa nak niat, nak bagi sumbangan ni untuk bangunkan masjid sama. Biar ada juga rumah abah, rumah mak di akhirat nanti. Dia disebut demikian. Dengan bangunkan masjid ni. Lalu anak-anak ni tiba-tiba belum sempat dia nak transfer duit tersebut dalam akaun. Misal contohnya, saya buat contoh ni. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, anak-anak ni dia ingat arwah ayah, arwah mak ni, dia ada niat nak buat benda yang demikian. Lalu bila dia ada niat ni, dia anak-anak ni dia bagi tahu pada keluarga, kita tak payah ambil lah bahagian yang disebut dengan bahagian tertentu, kita ambil tunaikan niat yang telah diniat oleh arwah yang telah berniat untuk nak melakukan amal soleh tadi. Boleh tak boleh? Boleh. Ulama-ulama sebut demikian. Dibuat demikian. Apatah lagi yang ni berjalan. Yang berjalan, dia nak berjalan. Abdullah bin Abbas ni, Abdullah bin Abu Bakar ni, dia cerita tentang nenek dia berniat untuk berjalan seorang diri ke Masjid Quba. Nak berjalan ke Masjid Quba. Tiba-tiba Allah panggil nyawa dia. Allah panggil untuk menghadap. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, anak dia Abdullah bin Abbas
meneruskan niat yang diniatkan oleh ayah dia tadi. Ini contoh. Kemudian dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kandungan yang terdapat dalam firman Allah Taala dan bahawa seorang manusia itu tidak memperolehi selain apa yang telah diusahakan. Dalam ayat yang kita bincangnya, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ada ayat yang sebut sesungguhnya manusia ni dia tak akan dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan, baru dia dapat di akhirat nanti. Kalau dia dah mati, maka dia tak ada dah usaha dia. Jadi macam mana dalam keadaan demikian? Lalu ayat ini khusus ditujukan untuk perbuatan jahat. Katanya alim ulama bincang berdasar pada dalil dalam hadis sahih Muslim yang berikut ini. Kalau orang tanya, Ustaz, sampai ke amalan baca Quran? Kita kata sampailah bacaan Al-Quran pada si mati. Tapi ada ayat Al-Quran Al-Karim sebut wa allaysa lil insani illa ma sa'a, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia ni tak akan dapat apa-apa dalam hidup dia ni, waktu mana lepas pada mati dia, ganjaran pada dia kecuali yang diusahakan. Ayat ni tuju pada apa? Alim ulama kata ditujukan khusus untuk perbuatan jahat. Perbuatan jahat dia. Segala perbuatan jahat dibalas dalam kubur. Kemudian berdasar pada mana? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi. Dan hadis kursi sebut, apabila hamba-Ku berniat melakukan perbuatan baik. Allah sebut, bila hamba-Ku dia mula berniat nak buat benda yang baik, maka Aku akan tulis untuknya satu kebaikan. Dan apabila dia melaksanakan niatnya itu, maka Aku lipat gandakan kebaikan untuk sebanyak 10 hingga 700 kali ganda. Ni kelebihan Islam. Islam ni dia ajar, kadang-kadang kita tak buat tapi kita niat. Niat je kita nak buat. Ada niat, maksudnya ada niat. Ada niat nak buat baik. Ada niat nak buat baik, kita dah dapat pahala. Allah dah tulis dah. Niat lah, saya nak buka lah, saya nak share lah, saya nak subscribe lah, saya nak yang dikuliahkan ini, misal contohnya. Yang kita baru niat. Dalam diri kita ni, kita baru berniat. Kita berniat nak buat benda yang baik, yang disuruh oleh Allah. Allah dah tulis dah pahala. Dah tulis dah pahala pada diri kita. Manakala kita pergi buat benda yang disuruh oleh Allah, Allah gandakan sampai 10 hingga 700 kali ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kursi ni, Allah Subhanahu wa taala sebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia berniat melakukan perbuatan jahat. Tapi kalau ada niat bangun tidur, kita merasa pening je kepala hari ni. Rasa tak kena je yang kita buat pada hari ni. Misal contoh, ni mesti tak mengumpat lagi ni, kita sebut demikian. Niat nak pergi mengumpat. Kita pun berniat nak pergi mengumpat. Tapi kita belum melaksanakan, Allah tak tulis lagi. Tapi dia belum melaksanakan, maka perkara sebut belum Aku tulis. Allah tak tulis langsung. Dia niat nak buat benda yang jahat. Rasa lama dah tak pukul orang. Misal contohnya, dia pun rasa niat, kalau berjumpa budak-budak kecil aku nak lempang jangan sekali. Misal contohnya, dia niat, baru niat yang buruk dalam hati. Di saat mana dia tak buat lagi benda tersebut, Allah tak tulis. Tak tulis dosa pada diri dia. Aku tulis. Tetapi jika dia melakukan perbuatan jahat itu, maka Aku akan tulis satu kejahatan yang dilakukan. Tiba-tiba dia buat benda yang dia niat tadi, yang jahat tadi, dia niat, maka Allah tulis satu baru. Satu saya sebut banyak kali di kalangan kita ni, kalau kita ni na'udzubillah min dzalik, dihumban juga dalam neraka Allah, menandakan kita ni memang jahat sungguh. Kerana pemurah Allah tu mengatasi daripada kemarahan Allah itu lebih kurang sampai 10 hingga 700 kali ganda. Bila kita niat, bayang kita baru niat je. Baru je kita niat nak buat benda yang baik, Allah dah tulis dah. Kebaikan tu Allah dah tulis sampai kita buat benda yang baik. Tapi kalau sekiranya kita ni niat benda yang jahat, rasa lama dah tak berkelahi dengan suami ni, rasa lama dah kita ni baru niat je dalam diri kita. Tapi kitanya tiba-tiba kita buat benda yang kita niat, Allah tulis baru sekali je, satu je. Nak sebutnya beza dengan yang kita buat benda yang baik. Kita niat nak buat benda yang baik, Allah tulis di antara 10
Dia tulis sekali. Kemudian kita buat benda yang baik itu 10 hingga 700 kali ganda. Manakala kita niat benda yang jahat, Allah kosongkan lagi. Bila kita buat, baru sekali. Baru satu. Maknanya, kalau masuk neraka juga, memang berganda-ganda jahat kamu. Berganda-ganda jahat dalam kehidupan kita. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa-siapa yang dia mula mendatangi perkara-perkara yang baik, dia buat benda-benda yang baik, falahu asyru amthaliha. Bagi diri dia, Allah akan gandakan 10 kali ganda pahala amalnya tersebut. Man ja'a bil hasanah. Maknanya kita ni jangan biarkan diri kita ni buat benda yang buruk. Jangan dalam hidup kita ni membiarkan suasana dalam hidup kita ni berbuat benda-benda yang keji. Jangan. Tapi dalam hidup kita membiasakan dalam hidup kita ni berbuat benda-benda yang terpuji. Niat je. Niat tu pun dapat pahala dah pada diri kita ni. Tengok kawan kita jauh-jauh, niat. Aku kalau jumpa dengan dia nak bagi salam lah. Kita sebut demikian. Kita tengok. Ataupun kita dalam hidup kita, kita tengok sahabat-sahabat kita tu, kita senyum jauh-jauh. Senyum jauh-jauh lagi dah. Maknanya kita dah dapat pahala dah pada diri kita ni. Ni gambaran bagaimana sampailah dia datang. Bila datang dekat dengan kita, kita dah niat tadi. Aku nak bagi salam ni. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum. 10 hingga 700 kali ganda. Allah gandakan pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Mana-mana orang yang datang dengan kebaikan, falahu asyru amthaliha. Bagi dia 10 kali ganda yang Allah sediakan untuknya. Wa man ja'a bis sayyi'ati. Mana-mana orang yang datang dengan perkara-perkara yang buruk. Ja'a bis sayyi'ah. Yang dia datang dengan perkara-perkara yang keji. Fala yujza illa mithlaha. Dan tidak akan dibalas pada dia kecuali mithlaha. Sebagaimana yang dia buat tu je. Satu je pada diri dia. Wahum la yuzlamun. Sedangkan bagi mereka tersebut, Allah sekali-kali tidak akan melakukan kezaliman dengan apa yang dilakukan itu sendiri. Firman Allah Ta'ala lagi, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah. Di jalan Allah. Orang yang menginfak harta benda mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat. Seumpama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Sebiji benih, satu benih tapi keluar 7 tangkai. Keluar benih tersebut. Kemudian sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai-tangkai itu keluar pula yang disebut dengan tangkai 100 biji pula yang keluar benih-benih daripada tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Allah lah yang selayaknya memberi ganjaran pada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah wallahu wasi'un alim. Allah ni maha luas pengetahuannya, kurniaan dia, dan juga Allah maha mengetahui. Allahu Akbar. Allah dengan hamba-hambanya pemurah. Tapi hamba-hamba dengan Allah kedekut pula dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ganjaran pada kita, maka kita ni kena balas dengan ganjaran yang terbaik untuk Allah. Apa dia? Segala apa yang Allah bagi, kita pulangkan balik pada Allah. Dalam hidup kita, apa dia? Belanjakan harta benda kita ni. Jangan kita simpan harta benda. Orang tanya, nak simpan untuk apa? Dalam hidup ni, simpanlah Ustaz untuk bekalan hari tua. Siapa yang suruh simpan untuk hari tua? Allah bukan nak suruh simpan untuk hari tua. Allah suruh simpan untuk bekalan ke syurga. Macam mana kita nak dapatkan syurga? Dengan kita menginfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peliknya orang kita ni, dia suka nak menyimpan untuk dunia. Padahal dia simpan untuk dunia ni pun, bila dia tua, dia tak boleh nak makan makanan sedap-sedap. Nak makan apa dia yang disebut dengan seafood, tak boleh dah daripada diri dia. Kenapa tak boleh ni? Kerana dia telah dalam keadaan yang banyak gaut, penyakit dalam tubuh badan dia. Nak makan makanan yang berdaging, tak boleh dah, darah tinggi. Nak makan yang disebut dengan makanan manis-manis, tak boleh dah, kencing manis.
Allah dah mula tarik dah nikmat-nikmat sihat dalam tu badan dia. Oleh demikian kamu simpan untuk apa? Kamu simpan. Dia kata nak pergi melancong. Nak melancong macam mana? Negara semua tutup. Negara tak dibenarkan. Nak pergi melancong negara orang pun semua COVID sekarang. Nak sebutnya penyakit yang diritai pada kita. Habis tu guna untuk apa? Pada diri kita ni. Guna keluarkan harta benda kita ni. Infak di jalan Allah. Tanggung anak-anak menghafal Quran. Tanggung yang disebut dengan apa dia? Di kalangan kita ni membuat masjid-masjid, membina yang disebut dengan prasarana-prasarana agama. Benda-benda yang nak tunjukkan keinzahan Islam. Benda-benda yang demikian perlu ada di kalangan kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka mengharapkan keredaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan dengan tujuan untuk yang disebut dengan keteguhan jiwa mereka. Nak suruh jiwa mereka ni jadi teguh dalam hidup mereka. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Seumpama sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi. Kebun yang berada tempat yang tanah tinggi. Kebun, dahlah kebun, tanah subur. Tanah subur. Kemudian berada pada tempat yang tinggi pula. Kita buat contoh tanah Cameron Highland lah. Senang ceritanya. Yang disirami oleh hujan yang lebat. Dahlah tanah tu tanah subur. Kemudian berada tempat yang tinggi. Kemudian dalam masa yang sama juga turun air hujan yang lebat. Ini gambaran orang yang membelanjakan harta benda dia mengharapkan keredaan Allah. Kemudian kebun itu wa tasbitan min anfusihim ni kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Dan maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali ganda. Buah-buahan 2 kali ganda. Satu, kalau kita ceritakan durian, musim-musim durian sekarang kan. Durian mana yang sedap? Durian di kawasan tanah tinggi, kawasan tanah-tanah yang subur, kemudian kawasan yang durian yang di kawasan bukit-bukit. Kawasan bukit-bukit ni dia jadi beza daripada tanah landai. Durian ni dia nak pada kawasan tanah bukit. Tanah bukit sikit kita tanam, di waktu kawasan itu 2 kali ganda hasil yang Allah bagi. Gandaan yang Allah jadikan demikian. Tu contoh di dunia baru. Di dunia baru tu cerita tentang pasal durian. Misal contohnya yang menyebabkan kamu akan dapat gandaan 2 kali ganda. 2 kali ganda. 2 kali berbuah dalam satu musim. Ini kadang-kadang Allah jadikan demikian. Maka demikianlah Allah gandakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut fa illam yusibha wabilun fatallun. Jika hujan tidak menyirami dia, maka hujan gerimis pun akan kena juga pada kawasan tinggi. Kalau tak turun hujan, kawasan tu sejuk. Kawasan sejuk ni menghasilkan yang disebut dengan apa dia? Sesuai dengan tanaman-tanaman yang ditanam di kawasan itu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah ini Maha mengetahui bima ta'maluna basir. Dengan apa saja Allah melihat. Dengan apa yang Allah ketahui dan Allah Maha melihat segala apa yang berlaku ini sendiri. Nak sebutnya bila kita berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut subur. Harta benda kamu jadi subur. Sepatutnya rezeki kamu tahun tu ialah sekali, tapi Allah gandakan 2 kali. Kali ganda. Bila kamu buat apa dia? Kamu berinfak di jalan Allah, kamu gunakan harta benda kamu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Sesiapa yang memberikan pinjaman pada Allah. Allah gunakan ayat, kamu bagi pinjam lah. Kalau payah-payah kamu nak infak, kamu rasa tak berbaloi. Kamu nak bagi, kamu rasa demikian. Lalu Allah guna kalimah, man dzalladzi yuqridullah. Mana-mana orang yang dia sanggup untuk memberi pinjaman pada Allah. Dalam keadaan pinjaman apa dia? Qardan hasana. Dia panggil memberi pinjaman di jalan Allah, menafkahkan harta ke jalan Allah, maka Allah akan jadikan apa dia pada diri dia? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka balasan pada pinjaman itu Allah akan bayar dengan bayaran
ad'afan katsira. Yang jauh lebih banyak daripada apa yang kamu dapat itu. Wallahu yaqbidu, sesungguhnya Allah lah yang menyempitkan, wa yabsutu, dan juga Allah lah yang melapangkan, wa ilaihi turja'un, dan kepada dia kamu akan dikembalikan. Dalam hidup kita ni, kita kena fahamlah bahawa Allah lah yang memberi dan Allah lah yang menarik. Allah lah yang menarik dan Allah lah yang melapangkan dalam hidup. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan kamu kena ingat, kamu akan balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, segala apa yang kita ada ni guna untuk kerja Islam. Jangan guna segala apa yang ada untuk kepentingan perut kita sendiri. Untuk kepentingan yang dinamakan dengan kepuasan nafsu syahwat kita sendiri. Yang ni jangan. Kita ada rumah. Orang tanya, kenapa buat rumah besar-besar ni? Ada rumah besar-besar ni untuk apa? Kita jawab, ni untuk memudahkan keluarga-keluarga datang. Keluarga datang, kemudian keluarga boleh duduk, kemudian kita boleh buat majlis ilmu, kita boleh banyak manfaat kita boleh buat untuk kerja-kerja Islam. Orang yang rumah besar, jangan biarkan rumah kalian sempit. Dengan apa dia? Dengan kalian membiarkan rumah tersebut tidak didatangi pengunjung-pengunjung. Kuih raya tu dimakan oleh keluarga sendiri. Orang lain tak boleh nak makan kuih raya dalam rumah tangga kita. Kenapa? Kerana kita kedekut. Kerana kita ni tak ajak, tak jemput orang datang. Kita ni, cuma sekarang ni payahlah. Kita kata nak jemput tak boleh Ustaz, musim sekarang. Kerana musim sekarang ni musim COVID lagi. Masih lagi PKP ini sendiri. Tapi nak sebutnya dalam sebelum daripada ni. Demikian juga kita ada kenderaan yang mewah. Untuk apa kenderaan mewah? Kita gunakan untuk kerja-kerja Islam. Banyak kerja-kerja Islam yang boleh kita lakukan. Kita boleh berdakwah, kita boleh sampaikan mesej-mesej agama kepada mereka, dan semua benda yang ada tersebut bukan untuk kepuasan nafsu, tetapi untuk kepentingan yang disebut dengan yuqridullaha qardan hasanah. Kamu sanggup membelanjakan di jalan Allah dengan qardan hasanah. Itu cara dalam kehidupan kalian, kalau mana kalian diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan harta benda dalam kehidupan ini. Semua yang ada dalam ayat tersebut merupakan kurniaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah, segala apa yang ada pada kamu itu pun Allah bagi dalam hidup kamu. Sedangkan yang ada dalam surah An-Najm ayat 39 yang dibaca merupakan ketetapan mengenai keadilan. Surah An-Najm. An-Najm dalam ayat yang ke-39, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ketetapan dalam keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a tadi. Sesungguhnya balasan yang melipat ganda yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan setiap kebaikan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Kalau kita buat benda-benda yang disuruh oleh Allah, kita jangan risaulah dengan apa dia, kemurahan Allah terhadap hamba-hambanya. Jangan kita ni ikat pada diri kita. Mahupun 1 juta kali ganda sekalipun adalah kurniaan Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang berikut ini. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas tiap-tiap kebaikan sebanyak 1 juta kali ganda. Nak sebutnya, kamu buat benda yang baik, apatah lagi kamu baca Quran untuk orang mati. Orang mati, Allah gandakan sampai peringkat apa dia? 1 juta kali ganda. Kamu duduk, daripada kamu sibuk baca WhatsApp, daripada kamu sibuk baca Facebook, kamu sibuk baca yang disebut dengan apa dia? Baca yang entah apa-apa dalam hidup kamu. Baik kamu baca Quran. Niat untuk siapa? Niat untuk orang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia. Niat untuk arwah ayah, niat untuk arwah ibu kita, arwah-arwah datuk nenek moyang kita, adik-beradik kita ni. Niat satu-satu. Tanpa Allah kurangkan pahala untuk kita, dan Allah memberikan ganjaran yang hebat pada orang telah meninggal dunia. Saya ulang banyak kali kan, kita ni, sedap kita ni atas dunia ni, sebab kita tak mati lagi. Cuba kita mati. Cuba kita masuk dalam kubur. Duduk dalam kubur tu, kita akan mula, kenapalah orang ni, kenapalah anak aku ni, kenapalah keluarga aku ni. Mula kita bayang kenapa mereka tidak rasa sebagaimana kita rasa. Kenapa kita jadi demikian? Kerana kita tak ajar dia, tak bagi tahu pada mereka. Sekarang tolong bagi tahu pada keluarga masing-masing. Bagi tahu pada
dalam rumah tangga masing-masing. Bagi tahu pada mereka. Kalau ayah tak ada, abi tak ada, bagi tahu abi ni meninggal dunia, nanti jangan lupa untuk baca ayat Quran. Baca doa-doa untuk abi. Supaya bila abi dalam kubur tu, sentiasa tenang dan lapang sampai tiap-tiap hari pahala-pahala bacaan yang dibaca oleh orang yang hidup sampai ke dalam kubur ini sendiri. Kita ni baca doa untuk orang mati ni bila? Biasanya sehari 2 hari je. Lepas pada 2-3 hari dah mula hilang tu, tak ingat dah pada kita, mula tak baca doa. Tu silap dalam hidup kita. Patutnya kita ni tiap-tiap hari start daripada arwah meninggal dunia tu, hari-hari dalam hidup kita ni sentiasa ada sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah diniatkan untuk arwah. Sedekah yang diniatkan untuk arwah. Tiap-tiap hari. Ada orang yang demikian. Saya tengok dalam akaun Matan Center misal contoh. Ada orang yang sama je. Tiap-tiap pagi dia akan hantar. Ni niat untuk arwah sekian. Niat untuk arwah sekian. Dia panggil apa dia dinamakan dengan sedekah subuh. Dia panggil demikian. Bila subuh-subuh lagi dia bersedekah. Banyak pahala-pahala untuk diri. Dan kalau kita tanya pada dia, ni untuk siapa? Ni untuk arwah yang telah meninggal dunia, Ustaz. Moga-moga Allah jadikan kubur dia pada hari ini di kalangan hamba-hamba Allah yang terbaik, yang saleh dan sebagainya. Ini kesan daripada masing-masing ni baca doa dan baca doa dia panggil. Baca doa pada orang yang telah meninggal dunia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diajar yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah balas setiap kebaikan sebanyak 1 juta. 1 juta. RM1 kita bagi, Allah balas dengan 1 juta ringgit. Tu bahasa yang mudah pada diri kita ni. Pemurahnya Allah. Allah tak cerdik lah dalam hidup kita ni. Kalau kita ni orang sebut ada dia, awak boleh tak bagi pada saya RM1? Saya akan balas balik dengan 1 juta ringgit. Kita kata tak nak, kita sebut demikian. Tak cerdik lah. Tak berfikiran panjang. Orang yang hidup berfikiran panjang, dia akan sebut apa dia? Dia akan jadikan dalam hidup dia ni, bila suasana yang berlaku pada diri dia tersebut di atas dunia ni, dia sentiasa berniaga dan berniaga dengan Allah untuk keuntungan waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah Taala membalas setiap kebaikan sebanyak 2 juta kali ganda. Allahu akbar. Yang tadi 1 juta. Yang ni 2 juta. Bagi RM1, Allah balas 2 juta ringgit. Cara demikian. Ini merupakan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kurnia pada budak kecil dengan memasukkan mereka ke dalam syurga walaupun dia tak pernah melakukan amal salih. Anugerah Allah. Allah jadikan demikian. Kita kata, Allah pemurahnya Allah. Ya, lebih pemurah daripada itu. Budak kecil yang meninggal dunia, belum akil balik, Allah masukkan dalam syurga. Saat mana dia belum buat amalan lagi? Belum dia buat amalan lagi, patutnya kita kata, macam mana dia boleh masuk syurga? Sedangkan dia tak buat amalan lagi, Ustaz. Patutnya demikian. Nak sebutnya, pemurahnya Allah. Dalam pun dia tak buat amalan, tetapi dia dalam keadaan kebersihan. Dia masih lagi bersih, suci daripada kekotoran dosa-dosa ini. Sebab itu Rasulullah pesan, tiap di kalangan ibu bapa, tolong jaga anak-anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak yang lahir ni semua lahir dalam keadaan bersih. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ibu bapa lah yang mencorakkan anak ni. Anak-anak ni jadi Kristian ke, jadi Yahudi ke, jadi Majusi ke, punca daripada mak ayah dia lah. Mak ayah yang mengajar. Kecil-kecil lagi ajar karaoke dah. Mak ayah yang ajar anak-anak ni. Kecil-kecil lagi berjudi dah. Kecil-kecil lagi untuk minum arak dah. Kecil-kecil lagi untuk buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia membesar dengan suasana yang buruk. Bila dia membesar dengan suasana yang buruk, yang menyebabkan waktu mana dia nak buat benda yang disuruh oleh Allah jadi berat dalam hidup mereka semua. Al-Khaisi dalam Al-Qubur, dalam kitab Al-Qubur dia nak gambarkan, kemudian disebut dengan melakukan amal soleh. Oleh yang demikian, bagaimana pendapat kamu mengenai amal seorang mukmin yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan oleh orang lain untuk dirinya? Macam mana pandangan kita kalau orang lain tolong buat untuk diri kita ataupun kita buat sendiri? Dan waktu mana kita hidup ni kita buat.
Ataupun bila kita mati, anak-anak kita tolong buat untuk diri kita. Tentulah pahala tu lebih banyak. Kalau yang anak-anak kecil yang belum berbuat amal ini pun, kalau dia mati, saat mana dia ni kecil lagi, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dah. Oh, kita ni yang besar, yang membesar dengan buat amalan-amalan yang baik dalam hidup kita, lebih-lebih lagi lah Allah akan kurniakan pada kita ganjaran-ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Khairati dalam kitab Al-Qubur berkata, apabila membawa orang yang meninggal dunia, maka kaum Ansar biasa membaca surah Al-Baqarah. Nah, ini cara demikian. Mereka bawa jenazah. Apabila mereka bawa jenazah, orang Ansar biasanya baca surah Al-Baqarah. Sambil-sambil usung jenazah ni, nak sampai ke kubur. Allahu Akbar. Sampai di kubur, habis satu surah Al-Baqarah. Kita zaman kita ni tak dah. Zaman kita ni tak tahwin, kemudian laju je. Cepat je sampai ke kubur. Kadang-kadang jenazah dah sampai, keluarga tak sampai lagi. Tu dijadi demikian. Zaman-zaman dulu usung jenazah ni daripada rumah dia sampai ke kubur. Jadi nak buat macam mana? Baca Al-Quran lah. Sambil-sambil usung bawa sampai ke kubur tu, baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim dan dibaca surah Al-Baqarah. Kami sengaja membincangkan dengan panjang lebar mengenai masalah ini, kerana menurut pendapat Abdul Aziz bin Abdul Salam, pahala bacaan Quran tidak dapat sampai pada mayat berdasar pada surah An-Najmi tadi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tetapi setelah Abdul Aziz bin As-Salam meninggal dunia, salah seorang sahabatnya bermimpi melihat Abdul Aziz bin Abdul Salam dikelilingi oleh beberapa orang, dan mereka bertanya pada Abdul Aziz bin Abdul Salam, kamu dahulu mengatakan bahawa pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk si mati tidak dapat sampai kepadanya. Bagaimana pendapat kamu mengenai perkara ini? Lalu Abdul Aziz bin Abdul Salam menjawab, aku berkata begitu ketika masih hidup di dunia. Tetapi sekarang aku meninggal dunia, dan apabila melihat keagungan Allah Ta'ala terhadap perkara tersebut mengenai pahala membaca Al-Quran Karim untuk orang yang telah meninggal dunia, aku berpendapat bahawa pahala tersebut dapat sampai pada orang mati. Allahu Akbar. Ni ada orang yang alim juga di atas dunia dahulu, nama dia Abdul Aziz bin Abdul Salam. Di antara yang berpandangan bahawa kita baca Quran tak sampai kepada orang mati, berdasar pada ayat tadi dah, surah An-Najm. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ayat yang dibaca dalam surah An-Najm ayat 39. Dia kata tak sampai. Lalu apabila dia meninggal dunia, orang mimpi. Salah seorang sahabat dia yang dapat mimpi jumpa dengan dia, Abdul Aziz bin Salam. Bila berjumpa, orang tanya dia, macam mana kamu? Waktu mana atas dunia dahulu kamu kata baca Quran tak sampai, tapi sekarang pandangan kamu macam mana? Dah kamu dalam kubur dah sekarang. Lalu dia jawab, aku dapati, Abdul Aziz bin Salam ni kata, aku berkata begitu ketika mana masih hidup di dunia, tapi bila masuk dalam kubur ni, aku melihat keagungan Allah. Aku tengok keagungan Allah terhadap perkara tersebut mengenai pahala membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal dunia. Aku berpendapat sekarang pahala tersebut dapat sampai pada orang mati. Sampai. Rupa-rupa dalam kubur baru nampak sampai pahala-pahala ini sendiri. Tengok bagaimana alim ulama' dalam dia berselisih pandangan. Dalam berselisih pandangan, tapi mereka tidak saling kecam-mengecam, tetapi mereka saling berlapang dada. Sehinggalah sampai peringkat apabila orang tu mati, yang berselisih dengan dia tu mati, masuk dalam kubur. Lalu dia tanya keadaan yang demikian. Lalu di waktu tersebutlah dia dapati bahawa sebenarnya baca Quran ini, kita baca Quran ini sampai pahala kepada orang yang telah meninggal dunia itu sendiri. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah. Dalam tajuk ini, insya-Allah kita akan sambung seorang hamba akan dikebumikan dalam tanah yang merupakan tempat asal kejadian dia. Di mana dia dicipta, di situlah dia akan dikebumikan. Di tanah kematian dia, kubur dia di mana sebenarnya? Kadang-kadang tanah diambil dekat Mekah, lalu kita meninggal dunia dekat Mekah. Dia panggil asal usul tanah kita, di situlah tempat asal usul kita ni. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين